Okey, ramai yang tanya aku, apa yang memotivasikan aku menaikkan berat badan 45 kilo ke 95 kilo dulu? If you only have 24 hours in a day, your success is dependent upon how you use the 24. You gotta hear me. People talk about Oprah Winfrey, Ted Turner, Warren Buffett. Listen to me. I don't care how much money you make. You only get 24 hours in a day. And the difference between Oprah and the person that's broke is Oprah uses her 24 hours wisely. That's it. Listen to me. That's it. You get 24. I don't care if you broke, you grew up broke. I don't care if you grew up rich. I don't care if you're in college, you're not in college. You only get 24 hours. And I blew up literally. I went from being a high school dropout to selling 6,000 books in less than 6 months. What happened in my 24 hours? I was like, okay, Eric, you gotta get a grip on your 24 hours because you're about to be broke for the rest of your life. And that's all I need you to do for me. I can tell you all about your life if you just write down your 24-hour schedule for me. You let me look at it. I can tell you where you're going to be in 5 years. I can tell you where you're going to be in 10 years. I can tell you where you're going to be in 20 years if you keep that schedule. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan, sahabat semua, geng-geng semua. Okey, so hari ni kita nak bersembang santai, kita nak bercerita sikit. Okey. So adalah yang tanya aku kan, dia kata apa yang memotivasikan aku? Okey, apa yang menggerakkan aku nak buat badan ni? So apa the first timer dia? Apa yang membuatkan aku tiba-tiba nekat nak naikkan berat badan daripada 45 kilo pergi ke 95 kilo. Okey. Okey, apa yang memotivasikan aku? Okey, so hari ni secara eksklusifnya lah. Okey, eksklusif lah sangat kononnya kan. Okey, so hari ni aku nak cerita lah sikit. So ni santai-santai je. So benda pun dah lama tapi saja kita nak cerita kan supaya jadi sedikit motivasi lah kepada kawan-kawan yang baru nak mula nak buat badan ke, yang nak turunkan berat badan ke, yang nak reduce weight ke, yang nak naikkan berat badan ke. Okay, so harap kisah ni bolehlah macam sikit lah motivasi kan. Okay, so sebenarnya aku start mula buat badan ni start umur aku 22-23 dulu. Okay, sekarang ni dah pertengahan 30-an lah kan. Nampak dia macam 24 ni kan. Okay, so aku start umur 23 lebih kurang tu 23. Okay, waktu tu masa tu memang berat badan aku dalam 45 so macam 45 kilo ni dengan tinggi aku 172 ni memang nampak sangat kurus, meranting. So korang boleh tengok video aku, the first video aku dekat channel ni. So itu antara first video aku buat video transformation sikit lah. Okay, korang boleh tengok itu. So the first yang membuatkan aku nak menggerakkan tu, memotivasikan aku waktu tu, senang cerita terus terangnya, waktu tu body shaming. Body shaming so macam kawan-kawan sedia maklum, body shaming ni macam sesuatu yang merendahkan fizikal orang lain, kekurangan fizikal orang lain. Okay, so kawan-kawan ada pernah kena macam tu tak kan, body shaming? So sebab aku pun ada ramai kawan-kawan kan, kawan-kawan yang share cerita dengan aku. So masing-masing pun ada cerita yang tersendiri. Ada yang bila gemuk ke apa ke dah kena ejek kan. Bila ramai-ramai tu bila kau gemuk, oh tu mana? Yang gemuk tu mari sini. Macam tu kan. Kalau macam kurus, yang mana tadi? Yang mamat yang kurus tu, yang macam tengkorak tu tadi. Tu. Kan. So macam seolah itu body shaming lah tu kan. Seolah macam bila badan kau lain sikit tu dah jadi satu dosa. Seolah bila kau kurus kau jadi satu dosa. Bila kau gemuk sikit dah macam, oh kenapa gemuk, kenapa kau tak turunkan berat badan, kenapa? Sebab benda ni tak semudah tu. Bila kita kurus orang suruh naikkan berat badan, bila kau dah besar orang suruh turunkan pula. Kan bila kurus kau kena kutuk, bila sadur sikit kau dah kena kutuk kan. So kau pernah tak kena macam tu? Okay, so the first is aku kena dulu sebab body shaming. Okay, gentle cakap, sebab body shaming. Okay,
So kisahnya lebih kurang macam ni lah kan. Aku sebenarnya bila aku kurus dulu tu, setakat kena kutuk dengan kawan-kawan ni, aku rasa macam dah biasa sangat lah kan. Kawan-kawan ni kadang bila kutuk panggil kurus ke, panggil orang Somalia ke, panggil tengkorak hidup ke, macam kawan-kawan kan, aku rasa macam tak mental sangat lah kan. Kawan-kawan walaupun kadang kecil hati juga lah kan. Kalau sehari sampai 14 kali kena panggil macam tu pun berbulu juga kan. Okay, so macam tuntut kawan-kawan macam kita pun ada gap lah kan, kawan-kawan kan macam nak kecil apa sangat kan. Tapi ada satu peristiwa ni memang aku tak boleh lupa. Okay, so aku kena, dia dalam lingkungan macam nak kata saudara ke, bukan saudara lah, macam tu lah kan. So waktu ni jadi waktu aku tak ingat lah waktu bulan puasa ke waktu raya. Dia macam ke suatu macam majlis lah, ramai-ramai kan. Ada mak aku, ada saudara-saudara semua. Dia bila kita je yang kena kutuk ni, kita tak ada hal kan. Nak kutuk aku, tak apa, kutuk je lah, apa masalah kan. Tapi bila kena dekat part mak aku sekali kena tempias yang disebabkan aku kurus. So macam kan, berbulu juga aku kan. Apa hal lah mak aku sekali kena kan. So macam ada satu part ni, dia macam dia kata, dia tunjuk aku lah kan. So ada seorang makhluk Allah ni, dia tunjuk dekat aku, dia kata, kenapa anak kau ni kurus sangat? Kata kan, anak kau ni kurus sangat ni, macam tak makan langsung pula anak kau ni, kurus sangat macam tengkorak. Kau tak ada duit ke nak bagi anak kau makan ni? Oh yo babe, kan sampai macam tu sekali babe. Dia cakap kat mak aku lah. Aku ada sekali lah situ, aku ada saudara mara ramai lah kat situ. So macam aku macam hal pula ni kan, apa hal sampai mak aku ni tak cukup duit ke, mak aku sesak ke, sampai tak bagi aku makan ni kan. Apa hal lah sampai macam tu kan. So sampai peristiwa sampai hari ni aku ingat ni kan. Apa hal pula sampai macam tu sekali lah kan. So macam tu memang menusuk babe. Memang menusuk dekat hati kan masa tu. Macam berdosa sangat ke aku jadi kurus ni kan. Aku jadi kurus bukan aku kacau orang lain pun kan. Bukan aku belasah beras orang ke, beras jiran ke. Tak ada kan. Aku kurus, tu aku punya hal lah kan. So sampai kena macam tu. Setiap kali ada majlis besar ke apa, jumpa Minah ni kan, apa hal pula kan. Macam tu lah. Kadang aku macam mental rasa macam body shaming yang terlampau terkesan dekat aku. Tu antara peristiwa yang macam aku rasa macam what the fish lah kan. Sampai macam time tu lah datang macam satu nekat aku nak berubah. Aku kata aduh kan, sampai ke mak aku sekali pula kena ni kan. Memang kurang hajar betul lah kan. So selepas pada tu lah aku datang satu nekat macam tak apa, aku akan transform, aku akan cuba sedaya upaya. So di waktu itulah penggerak dia, the first timer aku datang satu nekat, datang daripada seorang haters, datang daripada seorang yang bagi body shaming kau dekat aku. Waktu orang ramai jatuhkan air muka aku, jatuhkan air muka mak aku. Kalau aku sendiri je yang kena tak apa, ini sampai ke mak aku pula dibabitkannya kan. So itulah the first timer yang memotivasikan aku lah. Tu penggerak lah, the first asal so kalau macam korang, aku tak tahulah macam mana. So macam mungkin kalau sebab tak ada peristiwa yang macam tu, tak ada kutuk dekat kawan-kawan ke, tak ada yang merendahkan aku ke, tak ada body shaming ke, mungkin aku takkan berubah lah masa tu. Aku takkan berubah lah. Mungkin disebab peristiwa macam tu jugalah disebabkan. Kadang-kadang kita berubah ni pun sebab haters. Tak ada haters pun kita tak boleh berubah. Kita hidup selesa, relax, tenang. So kita tak berubah. Dalam apa keadaan pun aku rasa macam tu. Kadang penting juga haters ni. So dia macam bagi satu titik tolak dekat kita supaya kita berubah. So macam aku cerita tadi tu lah. Aku dah kena macam satu memang jam lah kan waktu tu. Macam the awkward moment lah kan. Macam asal dia kutuk aku sampai macam tu. Kenapa mak aku sekali kena kan. Apa mak aku sekali kena ni. Okay. So itulah antara peristiwa yang memang aku tak boleh lupa. So itulah titik tolaknya aku start buat badan ni. Okay. So lepas pada body shaming tu pula, aku macam aku nak cuba masuk askar sebenarnya. Aku minat dalam tentera ni, ATM ni. Okay. So tu pun satu hal juga tu. Tu antara punca jugalah yang membuatkan aku nak buat badan ni.
So aku pencubaan kali pertama aku start tingkatan 3. Okey, tingkatan 3 kalau korang tahu sekolah apa AFAD nama dekat PD Polisan Sekolah Pertukangan Angkatan Tentera. Okey. Itulah the first time aku cuba nak meloloskan diri masuk ke situ, tapi tak lepas. Tak lepas datang interview tu, aku ingat tu. Interview tu dah kena berlari 2-3 round padang, sudah pumping ke apa semua. Last kali timbang berat ukur waktu tu nak ukur dada. Ukur dada tak cukup. Tak cukup pula. Memang 2-3 inci lagi tak cukup. Sudah hanya kena balik lah kan. Tak cukup. So dia kata okey, balik dulu lah, dia kata pergi makan banyak-banyak. Nanti datang kemudian. Okey. So dan perjalanan aku nak jadi askar ni tak lepas lah. 5-6 kali 5-6 kali aku cuba. 5-6 kali aku cuba tak dapat. Okey. Lepas SPM aku cuba pun kurus tak kesampaian. Lepas diploma pun aku try. Lepas degree pun lepas degree aku badan dah okey sikit lah, dah naik sikit. Lepas degree pula macam aku punya course tu tak sama pula dengan tahun yang dia nak tu. So dia minta surat rekomendasi lah apalah. So biasalah kan birokrasi ni. So sudahnya tak dapat lah. So maknanya tak ada rezeki dekat situ aku nak jadi askar. Mungkin kalau awal-awal lagi aku dah ada ilmu nak buat badan ke, nak gain weight ni, mungkin lah awal-awal lagi aku dah dapat. So tak apalah, tak ada rezeki kat situ. Alhamdulillah kita ada rezeki kat tempat lain. Syukurlah kan. Okay, so lah itu antara peristiwa-peristiwa yang memotivasikan aku lah kan. Macam untuk kawan-kawan tu, sebab ramai lagi kawan-kawan yang tanya komen kat bawah tu, yang nak pergi masuk badan uniform. Ramai juga yang macam aku dulu kurus, nak naikkan berat badan dalam 5-6 kilo sebab tak cukup berat kan, tak cukup requirement dia. So macam kau setakat nak masuk government, kalau bidang-bidang lain mungkin tak tengok berat badan lah kan. Kalau badan uniform ni lah kan, macam polis ke, askar, bomber ni, mungkin aku rasa ada spek-spek badan yang dia nak kan. Betul tak? Kan? Bukan macam tu lah. Okay, so itulah antara starting point aku. Body shaming. Okay, body shaming. So kawan-kawan, kalau terkena body shaming tu, macam tu lah kan, kena tahan telinga ke apa ke. Kalau macam aku waktu tu, aku mental lah kan. Waktu tu muda lagi. So yang kena kutuk tu pula, kena kutuk dekat mak aku sendiri. So aku macam kurang boleh terima lah kan. So yang the best lah, boleh buat revenge lah macam tu lah lebih kurang kan. So aku dah boleh buktikan dekat dia. Tapi bila kadang dia orang ni pula yang aku tak faham, bila badan kita dah okey, bukan kata badan kita power macam Ustaz Ali Samad ke Mr. Olympia, tapi bila kata dah okey, bila kita duduk depan dia, yang haters tadi, dia tak tegur pun. Dia buat macam nothing happen. Okay. So orang lain macam, kau bro macam dah lain sikit, macam dah naik 5-6 kilo. Okay, dulu kau kurus, dia kata kan. Tapi bila haters yang pernah kutuk aku dulu ke, kutuk mak aku dulu, kalau dia nampak aku pun macam, dia buat tak nampak je. Macam naik ke? Biasa je, tak ada apa pun. Tak sampai macam tu. Macam so dekat sini kita kena tahu yang orang yang bencikan kita, haters yang bencikan kita ni, dia akan menjatuhkan kita. Dia akan tak boleh tengok kita lebih walau apa cara sekalipun. Kan? So tinggal lagi kita ni lah, nak kena kuat ke, nak kena apa ke. Tapi kan, itu dia punya hal lah. So sekarang cerita, so seolah aku macam berterima kasih jugalah dekat diorang ni semua kan. Macam bagi aku satu something yang boleh aku rasa best lah kan. Boleh merubah sedikit lah hidup aku. Okay, sebenarnya lepas aku pun buat badan ni dulu, sebenarnya aku pun pernah masuk bidang modeling. Modeling sikit-sikit lah kan. So kalau mana lah tahu kawan-kawan pernah tengok aku dekat majalah maskulin ke apa dulu kan, Karang Craft ke, aku selalulah muka aku tepek-tepek kat situ sikit. Lepas ni aku akan story lah sikit benda tu kan. Okay, seronok lah benda ni, just seronok lah. Cuma aku keluar cepat bidang ni sebab tak sesuai dengan jiwa aku kan. Bila aku duduk kampung biasa masuk kebun, menoreh getah lah, menebas itu menebas sini, macam tak kena dengan jiwa aku. So aku keluar cepat bidang tu. So aku buat kerja lain lah kan. Aku tak boleh cari duit dengan cara macam tu waktu tu lah kan. Okay, so itulah antara
sembang santai lah kan. Hari saja nak bercerita. Sebab ramai pula yang tanya kan, dia kata nak buat badan tak ada semangat lah. Apa yang nak motivasikan kita ni bang, dia kata. Nak teruskan buat badan ni. Ada hari-hari kita malas, ada kadang boring lah apa tu semua kan. Nak mula sekarang ni cerita kau nak mula nak mula the first timer tu. Sebab bila dah mula nampak sedikit result tu, waktu tu lah akan datang dia punya istiqomah. Okay. So dekat sini aku rasa setakat tu je aku nak merepek hari ni. Okay, harap bolehlah bagi sedikit motivasi dekat kawan-kawan. So kadang-kadang sesuatu benda ni kita kena mulakan sebelum waktu kita ready. Orang putih kata we need to start before we are ready. Lebih kurang macam tu lah kan. So untuk kawan-kawan yang nak buat badan ke apa ke, betulkan niat, belajar sikit-sikit lah, ada ilmu sikit-sikit pun okey lah kan. Sebab bukan apa, kalau tak ada ilmu ke apa ke, kita pergi takut jauh sesat. Membazir buat badan kalau tak ada ilmu sikit-sikit ni macam membazir lah kan. Duit protein tu semua duit tu kan. Masa yang terbuang tu kita kalau boleh tak nak lama sangat. Okay, aku rasa tu je. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. So terima kasih untuk yang like, share, subscribe, komen tu semua. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. So terima kasih sebab support aku. Okay, tu je. Steady.